Halo semua, tuan-tuan dan puan yang amat dihormati sekalian. Salam sejahtera Malaysia, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan, hari ini terdapat satu ulasan menarik yang saya akan sampaikan. Tapi sebelum itu, saya ingin mengucapkan tahniah kepada Menteri Besar Kedah, Muhammad Sanusi, yang akhirnya meneruskan penggalnya sebagai Menteri Besar Kedah, penggal kedua. Mungkin ada spekulasi sebelum ini yang menyatakan setelah Muhammad Sanusi yang gagal ataupun gagal berkaitan dengan isu REE, mungkin itu disebut orang ramai kegagalan Sanusi, seperti apa juga yang tular di media sosial. Dari FB page Ana Tahu pun ada menyatakan berkaitan dengan unsur kecurian unsur nadir bumi REE. Tetapi pada akhirnya kita mengucapkan tahniah kepada Sanusi disebabkan beliau akhirnya meneruskan penggal kedua sebagai MB. Nah, ulasan yang panas ini adalah berkaitan dengan jawatan Muhammad Sanusi sebagai MB Kedah penggal kedua, adakah akan bertahan lama ataupun mungkin hanya beberapa tempo sahaja? Disebabkan menurut beberapa sumber yang saya lihat, kita juga tahu SPRM masih lagi membuka kertas siasatan berkaitan dengan isu kecurian nadir bumi ataupun REE ini belum ditutup lagi. Walaupun PN menang 6-0, walaupun PN akan jadi kerajaan hari ini, isu itu ataupun siasatan itu tetap masih dibuka. Keputusan PRN yang menunjukkan kubu kuat PN dan PH tetap dikuasai, tetap ditawan oleh kerajaan negeri. PN yang menawan masih berkuasa di Kelantan, Kedah, Terengganu, dan begitu juga PHBN yang berkuasa di Selangor, Negeri Sembilan, dan juga Pulau Pinang. Saudara-saudara, terdapat beberapa spekulasi yang saya lihat di media sosial. Ada yang kata Sanusi menyokong kerajaan perpaduan. Wow! Setelah beliau mengangkat sumpah sebagai MB Kedah untuk penggal kedua, tiba-tiba ada bisikan-bisikan yang menyatakan Muhammad Sanusi Yuten menyokong kerajaan perpaduan. Saya mungkin boleh kaitkan kabar angin ini berkaitan dengan sebuah artikel di mana menurut Sanusi beliau memaafkan semua yang memfitnah beliau, yang pernah menyerang beliau. Dan yang mengejutkan adalah termasuk Saifuddin, termasuk Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution. Adakah di sini Sanusi menyokong kerajaan perpaduan dengan hanya melalui pernyataan ini ataupun artikel ini? Sebuah artikel dari Estro Awani, maafkan saya, sebuah artikel dari Sinar Harian menyatakan di sini, saya maafkan semua termasuk Saifuddin, kata Sanusi. Adun Jeneri, Datuk Seri Muhammad Sanusi, memaafkan semua serangan yang bertubi-tubi kepada dirinya oleh pihak lawan sebelum ini. Beliau yang juga pengerusi PN Kedah berkata, beliau turut memaafkan Menteri Dalam Negeri Datuk Saifuddin Nasution Ismail yang juga memberi serangan kepadanya terutama dalam tempo berkempen. Namun saudara-saudara, tidak kira Sanusi menjadi Perdana Menteri kah? Perdana Menteri ke-11? Tidak kira Sanusi menang di mana-mana sekalipun? Kertas siasatan berkaitan dengan isu unsur kecurian unsur nadir bumi REE tetap disiasat. Jadi saudara-saudara, adakah jawatan Sanusi sebagai MB Kedah hari ini untuk penggal yang kedua itu tidak akan bertahan lama disebabkan
isu RII. Kalau saja berkaitan dengan kecurian RII, Sanusi dapat ditangkap bersalah, dapat disahkan bersalah, sudah pasti jawatan yang beliau ada bakal digugurkan. Ataupun mungkin bagaimana komen Anda? Jadi saudara-saudara, persoalan yang timbul adalah berapa lamakah Sanusi bakal bertahan sebagai MB Kedah untuk penggal yang kedua. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, sekian saja ulasan hari ini. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Mohon juga bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan juga subscribe. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Masih lagi hangat tentang keputusan pilihan raya negeri. Masih lagi hangat tentang siapa yang akan menjadi menteri besar. Di Kedah sudah ada, di mana Sanusi meneruskan penggal kedua sebagai MB. Bagaimana pula dengan Kelantan dan Terengganu? Bahkan PHBN juga, kepimpinan PHBN sudah memilih ketua menteri di antara ketiga-tiga negeri yang dimenangi di dalam PRN kali ini, yaitu di Selangor, Negeri Sembilan, dan juga Pulau Pinang. Saudara-saudara yang dihormati sekalian, akhirnya apa kesan PRN ini? Kesan keputusan 3 sama ini, apa kesan ini terhadap Perikatan Nasional dan PHBN? Saya tertarik dengan satu artikel, satu tajuk ulasan ini dari Malaysia Post. UMNO jangan panik, keluar kerajaan perpaduan, kata Puan Zarkashi. Wow, ini satu ulasan ataupun satu kenyataan yang pasti mengejutkan. Adakah UMNO hari ini sudah dalam keadaan yang amat kritikal setelah pada pilihan raya umum ke-15 pun sudah kalah teruk, dan kali ini pula pada PRN hanya menang beberapa kerusi daripada banyak kerusi yang ditandingkan? Menurut Puan, UMNO jangan panik, keluar kerajaan perpaduan. Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO, Datuk Dr. Muhammad Puat Zarkashi, menasihati UMNO jangan panik, termasuk membuat keputusan meninggalkan kerajaan perpaduan susulan prestasi buruk parti itu pada PRN. Muhammad Puat berkata, sebaliknya UMNO perlu fokus terhadap agenda ekonomi rakyat dan ekonomi negara, selain perlu mencipta naratif baharu yang sampai kepada pengundi. Sekali lagi UMNO berhadapan ujian berat. Menang 19 kerusi daripada 108 kerusi yang ditandingi. UMNO semakin hilang sokongan orang Melayu. Bukan mudah untuk UMNO mencari formula baru. Tetapi UMNO jangan panik seperti mahu tinggalkan kerajaan perpaduan. Fokus agenda ekonomi rakyat dan ekonomi negara. Oh, pada mulanya saya tersilap baca. Adakah kenyataan Puan ini mengarahkan supaya UMNO jangan panik dan tinggalkan kerajaan perpaduan? Rupanya sebenarnya apa yang nak disampaikan Puan adalah UMNO jangan panik sehingga nak buat keputusan keluar kerajaan. Saya amat setuju dengan kenyataan Puan Zarkashi ini. Tidak akan mengubah apa-apa sekiranya UMNO keluar dari kerajaan perpaduan. Sebaliknya, kali inilah UMNO perlu membuktikan kepada rakyat. Sebagai kerajaan gabungan PHBN, semasa menjadi kerajaan tempoh inilah UMNO perlu memperbetulkan kesilapan-kesilapan yang lalu ataupun memperbetulkan parti, hala 7 parti, supaya parti ini akan diangkat semula. Kepimpinan dari UMNO sebenarnya kebanyakannya adalah pemimpin-pemimpin yang amat disegani. Jadi saudara-saudara, tuan-tuan dan puan, menurut Puan Zarkashi, UMNO jangan panik keluar kerajaan perpaduan. Sekian saja ulasan hari ini, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya.